Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan tengok lagi dalam bab 2 pemfaktoran dan juga pecahan algebra. Tapi dalam video kali ini kita akan fokus pada 2.2 iaitu pemfaktoran. Okey. Pemfaktoran ungkapan algebra. Jadi apa itu pemfaktoran? Pemfaktoran adalah songsangan kepada kembangan. Jadi kalau video lepas kita dah tengok kepada kembangan kan, tapi kali ini kita nak tengok songsangan kepada kembangan, iaitu pemfaktoran. Okey, dalam arti kata mudahnya, kembangan kan kita hilangkan kurungan, tapi pemfaktoran ni kita wujudkan semula kurungan. Macam ni lah, kalau dalam kurungan kita pergi kepada yang tak ada kurungan ni, kita namakan sebagai kembangan kan. Ni video lepas ni kita dah belajar. Okey, tapi kalau daripada yang tak ada kurungan, kita pergi kepada apa ni? Kita pergi kepada yang ada kurungan. Kita namakan sebagai apa ni? Pemfaktoran. Okey. Okey, kita nak faktorkan lah, maksud kata mudah dia. Okey, jadi pemfaktoran ni ada 4 jenis. Yang pertama kita akan tengok kepada pemfaktoran menggunakan faktor sepunya terbesar ataupun pembahagian berulang. Jadi dalam jenis yang ni dia melibatkan dua sebutan saja. Sebagai contoh, AB tambah BC. Okey, kalau gunakan pembahagian berulang, kita kena buat macam inilah, pembahagian berulang kan. Okey, kita tulis AB tambah BC. Jadi kita boleh bahagikan dua-dua belah ni, kita tengok apa benda yang sama, huruf apa yang sama. Jadi dua-dua belah ni ada B tau. Jadi kita boleh bahagikan dengan B. Jadi AB bahagi B akan tinggal A tambah BC bahagi B akan tinggal C. Jadi bila kita dah bahagikan, jadi pemfaktorannya macam inilah. B dalam kurungan A tambah C. Dalam kata mudah dia macam awak bawa keluar B ni. Yang mana sama tu awak bawa keluar. Jadi biarlah sampai dia tak boleh nak bawa keluar apa dah. Jadi B dalam kurungan A tambah C. Jadi bila awak kembangkan, akan dapatlah yang macam gini, AB tambah BC. Sama je. Okey, jom kita tengok beberapa contoh. Okey, yang pertama 5AB tambah 35AC. Okey, kita buat dulu ini cara permulaan lah untuk orang-orang yang baru nak belajar macam awak ni. Kita guna dulu pembahagian berulang. Kita tulis 5AB tambah 35AC. Okey, apa yang boleh bawa keluar ni? 5 dengan 35 ni dia dalam sifir berapa? Ada dalam sifir 5. Jadi kita boleh bawa keluar 5. Jadi 5AB bawa keluar 5, tinggal AB. Kan? Lepas tu tambah 35 bawa keluar, kita bahagikan dengan 5. 7 lah. 7 AC. 35 bahagi 5, 7. Okey, kemudian kita tengok lagi benda apa yang sama. Apa lagi yang kita boleh bawa keluar? AB dengan 7AC. Apa lagi yang sama? A lah kan? Sini ada A, sini pun ada A. Kita boleh keluarkan A. Jadi tinggallah, sini keluar A, jadi B, tinggal B. Sini keluarkan A, 7AC tu keluarkan A, tinggal 7C. Jadi pemfaktorannya ialah 5A. Yang belah sini awak darabkan aja. 5A dalam kurungan B tambah 7C. Macam tu je. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Okey, 15 P kuasa 2 Q tolak 20 PQ kuasa 2. Okey, so kita tulis dulu 15 P kuasa 2 Q tolak 20 PQ kuasa 2. Okey, kita buat pembahagian berulang. Nama urutnya set nak buruk sangat lah pula. Okey, lagi sekali. Okey, okey. Okey, so kita tengok 15 dengan 20 ni masih lagi sifir 5 kan. Okey, jadi kita boleh keluarkan 5. Okey, jadi tinggal berapa? 15 bahagi 5 berapa? Tinggal 3 lah. 3. Yang lain dia tulis balik. P kuasa 2 Q tolak 20 bagi 5, 4. P Q kuasa 2. Okey, jadi bila kita dah cekap sikit kan, kita boleh tengok sekali pandang. Okey, P kuasa 2 Q dengan PQ kuasa 2. Kita boleh bawa keluar apa? 3 dengan 4 ni sasar, tak boleh dah. Okey, P kuasa 2 Q dengan PQ kuasa 2 kan kita boleh keluarkan PQ. Betul tak? PQ kita keluarkan. Sebab sini pun ada P1, Q pun 1, sini 2 kan. Kita boleh bawa keluar 1, Q kita boleh bawa keluar, P sini 1 ni kita boleh bawa keluar, Q kat sini ada 2, kita boleh bawa keluar 1. Jadi yang tinggalnya
3, P dah bawa keluar 1, tinggal P. Q dah hilang. Q kan dah keluarkan 1, kita dah tak ada lah. Jadi 4, P tinggal 1, kita bawa keluar 1. Dah tinggal tak ada lah. Q kita bawa keluar 1, tinggal lagi 1. Jadi macam tu. Jadi sini kita kena darabkan. Jadi 5 P Q. Kalau nak buat satu-satu pun boleh. Mula buat P, lepas tu dah buat P buat Q pun boleh, tak ada masalah pun. Cuma 3 kali dah kita bahagi, tak ada masalah. Ini cuma kita nak cekap, kita nak cepat sikit kan. Okey, jadi tinggal 5PQ dalam kurungan. Apa dia? Kat sini kita dah tak boleh nak buat keluar apa-apa. Jadi sebab tu kita dah berhenti faktorkan. Okey, kita dah berhenti faktorkan. Jadi tinggal 3P tolak 4Q. Okey, macam tu je. Okey, jangan lupa salin okey. Kemudian, okey, soalan yang keempat. 16Y kuasa 2 tolak 64Y. Okey, kali ini pula kita nak cuba terus faktorkan. Okey, kita nak cuba terus faktorkan 16Y kuasa 2 tolak 64Y. Okey, jadi 16 dengan 64 ni kalau tekan kalkulator, dia ada dalam sifir 2, ada dalam sifir 4, ada dalam sifir 8 dan juga ada dalam sifir 16. Okey, sifir 16 pun ada. Okey, jadi kita nak sekali darab, kita nak faktorkan menggunakan faktor sepunya terbesar. Jadi yang terbesar ialah 16 lah. Okey, 16. Okey, kita perhatikan sini ada Y kuasa 2, sini pun ada Y. Jadi kedua-dua Y ni kita boleh bawa keluar, kita boleh faktorkan Y. Okey, jadi saya tulis 16Y. So dalam kurungan tinggal apa? Okey, sini tinggal Y lah kan, sebab kita dah bawa satu keluar Y ni. 16 kita dah bawa keluar habis. Jadi tinggal Y. Tolakkan dengan 64 bahagi 16 berapa? 64 bahagi 16 ialah 4. Okey, 4. Nak kena tulis Y ke? Tak payah, sebab Y tadi kan kita dah bawa keluar. Macam tu. Jadi nanti kalau kita darab balik macam gini, kita darab balik kita kembangkan, dia akan tetap dapat yang atas ni. Tapi kita kan sekarang nak faktorkan. So kita keluar, kita faktorkan 16Y. Okey. Okey, yang terakhir untuk soalan 4 ni, kita cubalah semula menggunakan pembahagian berulang. Okey, 14M tambah 21M kuasa 2. Okey, tengok 14 dengan 21 ni ada dalam sifir berapa? Sifir 7. Jadi kena ingatlah sifir dah form 2 lah. Okey, jadi bila kita dah faktorkan 7, 14 bahagi 7 ada tinggal 2. 2 apa? 2M lah. 2M. Lepas tu tambah, okey, 21 bahagi 7 3. 3M kuasa 2. Okey, kemudian okey, tengok apa lagi yang kita boleh faktorkan, kita boleh bawa keluar. M lah kan, sebab dua-dua ada M. Sini ada M, sini pun ada M. Jadi kita keluarkan satu je lah M. Mana boleh keluar dua-dua. Kalau keluar dua-dua, sini tak cukup lagi satu. So tinggal 2. Okay, M kita buat keluar kan. Tinggal 2 tambah 3 M. Sini ada kuasa 2. So kita dah buat keluar satu, tinggal lah 1. 3 M. Jadi pemfaktorannya akan jadi 7M dalam kurungan 2 tambah 3 M. Okey. Jadi yang kat luar ni sebenarnya ialah FSTB lah, faktor sepunya terbesar. Okey. Okey, jadi untuk yang jenis yang kedua pula ialah pemfaktoran menggunakan pendaraban silang ataupun menggunakan kalkulator, dan dia melibatkan 3 sebutan. Contohnya AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jadi dalam kali ini cikgu saya tak nak terangkan menggunakan pendaraban silang, tapi saya nak ajar macam mana nak tekan kalkulator untuk dapatkan pemfaktoran yang berjenis inilah, yang gunakan kalkulator ni dia 3 sebutan. Jadi kita kena tahulah yang A, B dan juga C ni sebenarnya ialah satu nombor. Dia nombor, bukannya huruf ke apa ke, dia nombor. Jadi bila kita faktorkan nanti dia akan jadi 2 kurungan. Dia akan jadi 2 kurungan. Macam mana kita nak tengok? Okey, sekejap. Okey, jom kita tengok satu contoh, beberapa contoh lah. Mana nak next ni? Ya Allah, Tuhanku, next. Okey, contohnya macam gini. Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 15. Jadi saya nak ajar macam mana nak tekan kalkulator. Okay, first ambil kalkulator awak tu, kemudian
onkan dia. Okay, lepas tu sorry, kejap Okay, first kali kita kenal pasti apakah nilai A, nilai B dan juga nilai C kita. Okay, kalau daripada soalan ini, nilai A kita tak ada apa-apa kat sini, maknanya 1. Nilai B ialah negatif 8 dan nilai C kita ialah positif 15. Okay, first kali awak kena tekan mode ni sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okay, tekanlah banyak kali sampailah dia keluar EQN. Okay, EQN ni maksudnya equation. Equation tu maksudnya persamaan. Jadi awak tekanlah 1 sebab sini 1 kan. Okay, tekan 1. Kemudian unknown ni awak biarkan. Awak tekan belah kanan. Okay, dia kepada degree. Degree ni maksudnya kuasa lah. Kuasa yang tertinggi kita terlibat ialah kuasa 2. Jadi kita tekan 2. Kita tekan 2. Okay, A. A kita ialah tadi apa? 1. A kita ialah 1. Lepas tu awak tekan sama dengan. B kita ialah negatif 8. Okay, tekan sama dengan. Dan C kita ialah 15. Tekanlah 15. 15 sama dengan. Okey, jadi dia tulis kat sini X1 ialah 5. Okey, bila X1 sama dengan 5 ialah 5, kita boleh tulis sebagai, okey, kalau sini kan dia tulis X, tapi kita ikut soalan lah. Kalau Y, Y lah. Okey, Y kat situ kan 5. Okey, kalau dia positif, kita dalam kurungan ni kita kena tolak. Kita kena negatifkan dia. Okey, kita tekan lagi sekali equal. Okay, tekan lagi sekali sama dengan ni, dia akan tulis 3. Jadi kurungan yang kedua ialah Y tolak 3. Macam tu sahaja. Okay, jom saya tekan sama dengan lagi sekali. Jom kita buat untuk soalan yang kedua pula. Okay, untuk soalan yang kedua, soalannya ialah P kuasa 2 tolak 4P tolak 12. Kenal pasti dulu A, B, C kita apa. A kita ialah 1, B kita ialah negatif 4 dan C kita ialah negatif 12. Jadi A kita tekan je 1 sama dengan B kita ialah negatif 4. Okay, negatif 4 sama dengan C kita ialah negatif 12. Negatif 12. Okay, tekan. Okay, X yang pertama dia tulis 6. Jadi dalam kurungan, dalam soalan ni kan P. Jadi P lah. Kat situ kan positif, 6 tu kan positif. Jadi kat sini kita kena tolak. Okay, P tolak 6. Yang kedua, X kedua ialah negatif 2. Okay, dia kena terbalik lah. Kalau situ negatif, kat sini kita letak positif. P tambah 2. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya, A kita ialah negatif 6, B kita ialah negatif 7 dan C kita ialah 5. So kita tekanlah equal lagi sekali. Okay, tulis je A kita ialah negatif 6, B kita ialah negatif 7, tekan equal, dan C kita ialah 5, kan, sama dengan. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk perpuluhan macam gini, awak tak perlu risau. Awak tekan je yang ni A, B slash C ni. Okey, dia akan jadi macam gini. Tapi ini kan pecahan wajar, jadi awak tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Tekan shift, tekan balik button ini A, B, C ni. Dia akan tulis macam itu, negatif 5/3. Okey, 5/3 sama juga. Okey, macam mana nak tulis dia? Okey. Okey, kan negatif 5/3. 3 tu letak kat depan dengan X. Okey, 3X. Okey, situ kan negatif 5. Dia akan jadi positif 5. Okey, 3X tambah 5. Okey, itu X yang pertama. Yang kedua, dia bagi 0.5. Tukar kepada pecahan. 1/2. Okey, 2 tu 2X lah. 2X letak depan. Okey, dia 1 kan, positif, tukar jadi negatif. 3X tambah 5, 2X tolak 1. Okey, untuk soalan yang keempat, kenal pasti A, B, C. A kita ialah 1, B kita ialah negatif 12 dan C kita ialah 36. Okey, tekan lagi sekali equal. Okey, dia keluar balik A, C. Okey, A kita ialah 1, B kita ialah negatif 12 dan C kita ialah 36. Okay, so kita dapat K tolak 6 sama dengan dan juga A. Okay, sekarang dia pergi balik kepada A. Maknanya ada 1 je. Maknanya X kita tadi 1 je. Okay, kita check balik equal. Okay, X kita tu dia 1 je. Jadi kita tulislah berulang K tolak 6. Maka nanti kalau kita kembangkan akan dapat sama yang macam atas ni. Okay, macam tu saja kalau nak guna kalkulator.
Sekarang untuk jenis yang ketiga pula ialah pemfaktoran menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Jadi kali ni kita nak tengok untuk yang 4 sebutan pula. Contohnya AB tambah BC tambah AD tambah CD. Jadi macam mana kita nak faktorkan yang macam gini? Okay, first kita kena selesaikan kita pecahkan kepada 2 dulu. Okay, sekejap ni maksud saya. Okay, macam gini. Kita dah selesaikan ini dulu, kita faktorkan 2 ini dulu, kemudian baru kita faktorkan 2 ini. Okey, kita tengok yang bahagian yang pertama ni. AB tambah BC. Kita boleh faktorkan berapa? Kita boleh faktorkan huruf B lah sebab dua-dua B ada kat situ kan. Okey, B dalam kurungan, yang tinggal A tambah C. Okey, kemudian tambah, okey kat sini pula AD tambah CD. Jadi dalam dua-dua sebutan ni kita ada D. Jadi kita boleh keluarkan D. Kita boleh faktorkan D. Yang tinggal A tambah C. Okey, jadi daripada sini kita perhatikan yang dalam kurungan ni sama. A tambah C, A tambah C. Ni dalam maksudnya kita dah jadikan sebagai dua ungkapan. Okey, bila dah jadikan dua ungkapan, kita boleh faktorkan ungkapan yang sama. Jadi ungkapan yang sama ialah A tambah C. Jadi yang tinggal di luar ialah B tambah D lah. So kita buat dalam kurungan B tambah D. Macam tu. Okay, bila ada 4 sebutan, kita selesaikan 2 bahagian. 2 ni dulu, 2 ni. Kemudian kita tengok yang ni kan sebutannya sama. Jadi kita boleh faktorkan dia. Yang tinggal B tambah D. Okay, so jom kita tengok soalan. Okay, kita ada WP tolak HP tolak WQ tambah HQ. So first kali kita tengok, kita selesaikan 2 ni dulu. Okay, 1, 2 kita tengok. Okay, so dari WP tolak HP, apa yang sama? P kan? Okay, kita keluarkan P. Okay, P. Jadi yang tinggal W tolak H. Okay, kemudian yang kedua, okay, sebabkan sini ada tolak, kita tinggalkan dulu. Okay, kita tak tahu nak simbol apa kat sini. Okay, kita tengok ni, WQ tambah HQ, apa yang sama? Q lah kan, Q. Okay, dalam kurungan kita nak sama ni, W tolak H. Tapi kat sini kan WQ tambah H. Okay, kita tulis dulu W tolak H, sebab kita nak samakan dengan yang belah kiri kita ni. Okay, jadi simbol apa yang membuatkan Q darab W ni jadi negatif? Jadi kita kena tolak lah kan. Tolak barulah dia jadi negatif. Tolak Q, Q darab W kan dapat negatif WQ. Lepas tu tolak jumpa tolak akan jadi tambah. Sebab tu kita letak tolak. Kat sini pun tolak. Jadi bila dah buat macam itu, kita boleh faktorkan W tolak H ni. Okay, W tolak H. Jadi yang tinggal tu, yang kat luar tu, kita letakkan dalam kurungan, gabungkan dia, P tolak Q. Alright. Okay, soalan seterusnya sama juga proses dia. Kita tengok dulu satu bahagian, dua bahagian ni. Okay, kita faktorkan. Kat sini ada B, sini pun ada B. Jadi saya faktorkan B yang tinggal dalam M dengan M tolak N. M tolak N. Okay, kemudian simbol ni kita tinggalkan dulu. Okay, lepas tu kat sini kita boleh faktorkan C kan. C M tolak N. Okay, jadi disebabkan sini dah sama dengan sini, kita letak je lah tambah. Sebab dia takkan ubah apa-apa simbol pun lah. Jadi lepas tu yang ni dah sama, kita faktorkan dia M tolak N. Jadi yang tinggal itu ialah B tambah C. Yang ni dengan yang ni. Okey, seterusnya kita tengok pula PQ tolak P kuasa 2 tambah 3Q tolak 3P. So sama juga proses dia. Tengok dua ni, saya garis pun tak apa sebenarnya, saya nak tunjuk ni supaya awak nampak sebab tu garis. Okey, apa yang sama? P lah kan. P kita boleh faktorkan keluar. Okey, yang tinggal Q tolak P. Okey, seterusnya kat sini pula apa yang sama? 3 lah kan. 3, sebab sini Q, sini P, tak boleh. 3 lah yang sama. 3. Okey, jadi Q tolak P. Okey, tambah. Okey, jadinya kita boleh tulis Q tolak P dalam kurungan P tambah 3. Okey. Alright, soalan yang terakhir untuk jenis ini. Okey, kita tengok sini. Tengok sini, proses dia sama je. Kat sini kita boleh faktorkan apa? Kita langkah
3H kuasa 2 dengan 12H. Jadi 3 dengan 12 ni ada dalam sifar 3 dah kan. Okey, 3. Tapi kita tengok H dengan H ni dua-dua pun ada. Jadi kita boleh faktorkan terus 3H. Jadi yang tinggal H tambah bila ni 12 bahagi 3 4. 4H. 4H pula dah. 4 je lah sebab H tu dah kita dah faktorkan. Okey. H tu kita dah faktorkan. Okey. Okey, yang ni pula 2 dengan 8 kita boleh faktorkan 2. Betul. Kita boleh faktorkan 2. Kemudian kita ada K dan juga K. Okey, ungkapan yang sama tu kita boleh bawa keluar. Jadi yang tinggal dalam dia ialah H tambah K. H tambah 4 lah. Okey, H tambah 4. Jadi disebabkan sini tolak, sini negatif, so kat sini kita letak tolak supaya dia akan jadi, bila kembangkan akan dapat yang macam gini. Kemudian kita boleh gabungkan lah H tambah 4 ni. H tambah 4. Jadi yang di luar tu kita gabungkan dalam satu kurungan. 3H tolak 2K. Alright. Okey, jadi dalam jenis yang terakhir ni pula kita ada pemfaktoran menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna, yang mana selalunya akan melibatkan hanya dua sebutan. Okey, kalau daripada sini okey, sekejap kita kena recall balik, kita ingat balik kalau A tambah B kuasa 2, dia bersamaan dengan A tambah B, A tambah B. Tapi kalau A tolak B kuasa 2 bersamaan dengan, bila kita kembangkan dia, A tolak B, A tolak B juga. Okey, sama. Tapi kalau dia melibatkan yang macam gini, A kuasa 2 tolak B kuasa 2, sebenarnya bila kita kembangkan dia akan jadi 2. Okey, 2 pula dah. A tambah B, A tolak B. Okey, simbol dia macam ni. Bila sini dah ada tolak, lepas tu kedua-dua belah ni dia kuasa 2, dia akan jadi 1 tambah 1 tolak. Macam tu je kita nak kembangkan sebenarnya. Okey, jom kita tengok beberapa contoh. Okey, yang pertama 2W kuasa 2 tolak 50. Jadi kita boleh faktorkan dulu 2. Okey, kita boleh faktorkan 2 dulu. 2. Jadi yang tinggal W kuasa 2 tolak 50 bahagi 2 ialah 25. Okey. Sekarang dah nampak tak? Kita ada ini kita boleh 25 ni kita boleh jadikan dia kuasa 2. Jadi 2, okey, saya letak dalam kurungan besar ni. Okey, W kuasa 2. Sekejap. Tak payah kurungan besar pun tak apa. Kurungan biasa je. Okey, sekejap. Okey. W kuasa 2, yang 25 ni saya tukar kepada 5 kuasa 2. Okey, sama je kan maksud dia. 5 kuasa 2 ialah 25. Jadi, okey, yang macam saya terangkan tadi, bila dua-dua kuasa 2 dan simbol dia tolak sini, kita boleh tuliskan sebagai W, okey, mula-mula tambah 5. Okey, kemudian W tolak 5. Okey, simbol dia 1 tambah 1 tolak. Kuasa 2 nya akan hilang lah. Dia akan nanti bila awak kembangkan akan dapat balik 2 W kuasa 2 tolak 50. Ini kita hasil dia. Bukan nak letak sama dengan. Okey. Okey, soalan yang kedua. Proses dia sama juga. Mula-mula kita faktorkan. Okey, daripada dua-dua nombor ni apa yang kita boleh, nombor berapa ada punya FSTB, maksudnya faktor sepunya terbesar. 16 dengan 100, faktor sepunya terbesarnya ialah 4. Kita boleh bahagikan kedua-duanya dengan 4. Okey, jadi bila saya keluarkan 4, 16 bahagi 4 tinggal 4. 4Z kuasa 2. Okey, tolak 100 bahagi 4 ialah 25. Okey. Kemudian okey, nampak ni 4Z kuasa 2. 4 ni kita boleh tak jadikan di kuasa 2? Boleh boleh. Jadi 4. Okey, sini kan 2 kuasa 2, 2 kuasa 2, Z kuasa 2. Tolak, okey, 25 kita boleh kecilkan tak jadi kuasa 2? Boleh 5 kuasa 2. Okey, jadi perhatikan
2 kuasa 2, Z kuasa 2 ni kita boleh tulis dia juga sebagai dalam kurungan 2Z kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Okey. Daripada sini kita boleh ubah dia dalam bentuk yang macam gini. Okey. Jadi 4. Okey, 2Z mula-mula tambah 5. Okey, yang keduanya ialah 2Z tolak 5. Okey. Macam gitu cara kita nak faktorkan. Yang kes yang dua sebutan tapi dia melibatkan apa tu? Yang macam inilah kita boleh faktorkan macam ini. Okey, so yang ketiga, okey, 27 dengan 75 kita boleh bahagikan dengan sifir 3 3. Dua-dua sifir, dua-dua nombor ni ada dalam sifir 3. Jadi bila saya faktorkan 3, 27 bahagi 3 ialah 9. 9M kuasa 2 tolak 25. Okey. Lepas tu ini dah nampak kan? Sini 9 kita boleh kecilkan. Kita boleh jadikan dia sebagai 3 kuasa 2. Yang 25 ni 5 kuasa 2. Jadi saya tulis terus sebagai 3 kejap okay, dalam kurungan 3M kuasa 2. Okey, ingat 3 kuasa 2 kan 9. M kuasa 2, M square lah, M kuasa 2 lah. So tolak 5 kuasa 2. Okey. Lepas tu kita boleh tulis sebagai 3. Yang ni 2 ni. Okey, kita boleh tulis sebagai 3M mula-mula tambah, kemudian kurungan yang keduanya ialah 3M tolak M. Okey, soalan yang terakhir untuk jenis ini, 25 dengan 36. Okey, jadi dua-dua ini tak ada faktor sempurna yang terbesar. Okey, bagi dua-dua sifir ni kan. Jadi kita boleh kecilkan. Perhatikan 25 ni kan kita boleh tukar kepada 5 kuasa 2. A kuasa 2 tolak 36. 36 ni apa benda? 6 kuasa 2 sebenarnya. 6 kuasa 2. Okey. Jadi macam mana nak tulis dia? Kita boleh gabungkan. Dalam kurungan 5A kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Okey. Jadi bila dah ada dua ungkapan yang macam ini, dua sebutan, kemudian kedua-duanya ada kuasa 2, kita boleh tulis dalam kurungan 5A. Ini kan tolak, jadi mula-mula kena tambah 6. Yang keduanya ialah tolak 5A tolak 6. Macam tu. Okey. Kat sini dia tak ada nombor lah kat depan. Yang ni kan ada nombor kan. Baik, jadi bila kita dah tahu empat jenis pemfaktoran tadi, jadi kita boleh teruskan dengan dua soalan penyelesaian masalah. Kita nak gunakan balik apa benda yang kita dah belajar tadi untuk selesaikan masalah. Jadi soalan yang ini, luas sebuah padang berbentuk segi 4 sama ialah 4x kuasa 2 tolak 12x tambah 9 meter persegi. Hitung perimeter padang itu dalam meter. Jadi kita tahu padang tu berbentuk segi 4 sama dan dia nak perimeter. Okey, perimeter maksudnya hasil tambah semua sisi lah kan. Keliling, ukur lilit ni. Okey, jadi first kita kena, disebabkan ini luas, maksudnya panjang darab lebar. Jadi kita boleh faktorkan dulu supaya dia menjadi dua kurungan. Okey, bila dua kurungan, kita boleh tekan kalkulator lah macam mana yang cikgu ajar tadi. 4x kuasa 2 tolak 12x tambah 9 sama juga. Bila awak tekan kalkulator, sekejap cikgu tekan, A kita ialah 4, B kita ialah negatif 12 dan C kita ialah 9. Dia akan dapat 2x tolak 3 dan juga sama juga 2x tolak 3. Okey, sepatutnya tulis kat sini lah. Okey, jadi kita dah tahu dah sisi dia ialah 2x tolak 3, sini pun 2x tolak 3. Jadi bila dia nak perimeter, kita kena darab 4 lah. 1, 2, 3, 4. Maka saya boleh tulis macam gini lah, 2x tolak 3. Ini darab 4 lah kan, sebab 4 sisi yang kita nak. Okey, jadinya 4 darab 2 8x. 4 darab negatif 3 ialah negatif 12. Makanya kesimpulannya perimeter
Padang ialah 8x tolak 12 meter. Macam tu. Okey. Soalan ini tak payah salin pun tak apa. Cumanya awak faham je lah. Okey. Soalan yang seterusnya. Hasil darab umur dua orang adik-beradik ialah n kuasa 2 tolak 1. Cari beza umur mereka. Okey. Jadi ini kan kita dah belajar tadi. Bila satu pun sebenarnya kita boleh tuliskan dalam bentuk macam ini. N kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Sebab 1 kan apabila kuasa 2 pun tetap 1. Jadi bila sama dia tak tulislah kuasa 2. So daripada sini kan kita boleh pecahkan, kita boleh faktorkan menjadi N tambah 1 N tolak 1. Okey, dia kata hasil darab umur dua orang adik-beradik. Jadi inilah hasil darab ni. Ni umur seorang tu, ini abangnya, ini umur adiknya. Okey, jadi dia kata cari beza. Bila cari beza, kita kena tolak lah. Kan? 2 N tambah 1 tolak N tolak 1. Jadi kita pecahkan kurungan ni dulu. N tambah 1 negatif N darab N, negatif N, negatif darab negatif 1, positif 1. Okey. Maka N tolak N kita boleh potong habis, dan 1 tambah 1 ialah 2. Maka beza umur mereka ialah 2 tahun. Okey. Dah terskip cepat sangat. Okey, tak apa. Last sebagai mengukuhkan lagi awak punya skill untuk faktor-faktorkan ini, jadi saya minta awak untuk buat latihan lah, beberapa latihan berdasarkan buku teks muka surat 33. Jom cuba 2.2. Jadi untuk soalan 2 ni saya minta awak buat soalan A dan D. Untuk soalan 3 ni saya minta awak buat soalan D dan E. Nombor 4 ni banyak sikit. A, apa tadi, G, H dan juga M. Ini dia beza-beza jenis. Okey. Dan yang kelima bawah sekali lah, E dan juga F. Jadi 10 soalan. Ni kita jumpa lagi untuk video akan datang. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.